Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung topik baru, unit baru. Okay, hari itu dah habis dah pasal kelajuan. Ini tajuk yang baru, topik baru. Iaitu berkaitan tajuknya pengawetan makanan. Okay, pengawetan makanan. Bukannya awet, ni awet. Okay, pengawetan makanan. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 133. Okey. Jom kita tengok apa cerita pasal pengawetan makanan. Okey. Pada tahun ni 500,000 tahun sebelum Masihi. 500,000 tahun sebelum Masihi ni maksudnya 5,000 tahun sebelum bermulanya tahun 1 Masihi. Sekarang ni tahun 2020. Okey, sekarang ni 2021 Masihi. Okey. Ini 500,000 tahun sebelum tahun pertama Masihi. Okey, itu maksud dia. Kita tengok situ. Memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. Okey. Ketika ini dikatakan, dikatakan manusia pada zaman ni mula-mula menggunakan api, untuk memasak makanan sebagai kaedah pengawetan. Itu antara yang terawal menggunakan api. Kemudian 12,000 tahun sebelum Masihi, sebelum tarikh 1 Masihi. Tahun 1 Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. Mereka mula kutip buah-buahan, sayur-sayuran, mereka keringkan, supaya dapat simpan lebih lama apabila berlakunya bencana alam seperti banjir. Seterusnya ni 1400 tahun Masihi. 1400 tahun Masihi. Ni dah masuk tahun Masihi lah. Manusia melumurkan garam, melumurkan garam, menyapu garam, pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Supaya makanan tu jadi elok, bertahan lama supaya tak membazir. Pada tahun 1862. 1862 Masihi lah ni. Ini 1400 tahun ni lebih kurang zaman-zaman Nabi Muhammad lah. 1400 tahun masih lebih kurang waktu tu. Ini tahun 1862. Louis Pasteur. Louis Pasteur ni nama orang Perancis. Nak sebut macam mana tu? Louis Pasteur. Menemui kaedah menghapuskan bakteria. Menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Ni teknik dia untuk nak hapuskan, nak bunuh kuman, nak bunuh bakteria, mikroorganisma. Kita belajar awal-awal tahun 6 itu pasal mikroorganisma. Ni bakteria ni. Caranya dengan teknik pemanasan dan penyejukan cecair. Pada tahun 1862 kaedah itu telah ditemui. Kita tengok sekarang, zaman sekarang ni. Kini penggunaan bahan pengawet kimia. Bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Maksudnya makanan-makanan yang kamu pergi kat kedai runcit ke, kat pasar raya ke, kamu tengok yang makanan yang dibungkus, diproses tu, kebanyakannya ada bahan kimia, pengawet bahan kimia untuk awet makanan supaya tahan lebih lama. Kita baca yang bawah ni. Sejak dahulu kala lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Apa itu mengawet makanan? Makanan ni, awet makanan ni maksudnya proses untuk ataupun kaedah untuk menjadikan makanan tu tahan lebih lama supaya tidak mudah dirosakkan. Siapa rosakkan dia? Nanti kita tengok. Cuba kamu nyatakan, apakah kepentingan mengawet makanan? Apa kepentingannya? Untuk menjadikan makanan itu tahan lebih lama. Tidak mudah rosak. Siapa rosakkan dia? Jom kita tengok. Kerosakan makanan. Lihat situasi kawan kamu.
Okey, mereka ada di kantin. Okey. Laparnya. Saya makan dulu ya. Kemudian dia kawan kita ni dia rasa roti dia, sandwich dia masam lah. Lepas tu kawan dia cakap apa? Itu kan sandwich semalam. Kenapa dia makan sandwich semalam? Kenapa sandwich semalam tu rasa masam? Jom kita tengok. Maknanya sandwich itu sudah rosak. Bagaimana kita nak tahu sesuatu makanan itu dah rosak? Macam mana nak tahu dah rosak ke tidak? Kawan dia jawab. Minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Tapi kawan tu tak bagi tahu lagi macam mana nak tahu makanan itu rosak atau tidak. Dah basi atau tidak. Jom kita lihat. Kamu kena lihat buku teks ni, dua muka surat sekaligus. Okay? Muka surat 134 dengan muka surat 135. Okay, jom kita tengok apa ciri-ciri makanan yang dah rosak ni. Macam mana keadaannya. Okay. Kita tengok dahulu kalau makanan yang berasaskan daripada daging ayam. Daging atau ayam. Daging lah. Kita ambil daging ayam dulu. Okay. Tengok apa kamu tengok gambar ayam ni. Nampak warna biru-biru dah lebam-lebam. Ini kalau mak kamu selalu cakap apa? Dah lebam-lebam. Okay. Warnanya pun dah berubah. Apa ciri makan daging ayam dah rosak? Okay. Daging ayam bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Dia kalau kamu biasa pergi pasar ikut mak ayah kamu beli ayam ke ikan ke, ayam yang baru disembelih, yang baru dicuci apa semua, baunya tak busuk sangat, tak hanyir, tak berlendir. Okay, warnanya masih warna daging yang merah yang fresh lah. Okay. Kalau dah busuk, dia jadi warna kehitaman, berbau busuk, dia bau macam bau busuk lah. Okay. Kemudian berlendir. Kalau kamu pegang kulit dia tu, kamu buat kat tangan kamu, kamu sentuh jari kamu ni, dia nampak berlendir, ada melekit, okay, macam sticky sikit. Okay, itu keadaan ayam yang dah rosak, daging ayam yang dah rosak. Okay. Jom kita lihat kalau ikan pula. Ini pun sama, kalau biasa pergi pasar, tengok macam mana mak kamu pilih ikan. Okay, jom perhatikan ciri-ciri makanan yang rosak. Okay, ikan. Ikan yang rosak berubah tekstur. Teksturnya berubah dan berbau busuk. Apa maksud tekstur? Tekstur ni keadaan daging dia tu. Keadaan isi ikan tu. Okay, kalau ikan yang fresh, kalau kamu tekan kulit dia, kamu tekan isi dia, dia pejal. Bila tekan, dia naik balik. Okay, tekan, dia naik balik. Nampak? Itu ikan tu fresh. Kalau segar. Kalau ikan tu dah busuk, dah rosak, kamu tekan, bekas kamu tekan tu masih ada di situ. Dia tak naik balik. Maksudnya dagingnya dah lembek, dah berubah tekstur. Okay, berubah tekstur. Kemudian baunya bau busuk, bau hanyir yang busuk lah. Kalau ikan yang baru ditangkap, dia fresh, baunya tak berapa kuat. Okay. Kita tengok seterusnya. Tadi daging ayam dengan ikan. Kita tengok seterusnya muka sebelah. Tengok yang nasi, roti dan kek. Okay. Ini kalau nasi dah beberapa hari tak dibuang, tengok apa jadi. Kemudian roti ni dah ada tumpuk-tumpuk putih tu. Kuih bahulu tak bersentuh ni. Kamu tengok. Okey, jom kita baca apa cirinya. Nasi menjadi lembik, berlendir, bertumpuk hitam dan berbau masam. Itu nasi basi. Kalau kamu buka periuk nasi yang tak pernah dibasuh beberapa hari, ini ciri nasi yang kamu akan nampak. Dia dah jadi rosak. Dia lembik, berlendir, tumpuk hitam, berbau masam. Roti pula. Roti dengan kuih bahulu atau kek mempunyai tumpuk kehitaman. Mana datang tumpuk ni? Tumpuk hijau, putih atau hitam ni? Siapa tumpuk hijau, putih, hitam ni? Kita akan belajar nanti. Okay. Itu ciri bagi nasi, roti dan kek yang dah rosak, yang dah basi. Okay. Tengok pula buah-buahan. Ini buah tembikai ni apa jadi ni? Hitam-hitam dah. Apple ni pun dah kecut-kecut. Tengok ni pisang ni dah hitam-hitam. Ada pula tumpuk putih-putih. Apa benda tumpuk putih ni? Kobis ni pun dah tak nampak segar. Tak nampak hijau cantik. Dah jadi kuning-kuning, hitam-hitam. Okey. Jom kita tengok sini. Buah-buahan yang rosak berubah tekstur. Sama macam ikan tadi. Berubah tekstur. Dia dah tak jadi kenyal. Okey. Jadi dia lembek, berair.
Okey, berkulat. Yang hitam ni kulat sebenarnya ni. Hitam dengan putih ni kulat. Sama dengan roti tadi. Yang tumpuk-tumpuk hitam tu. Dan berubah warna. Tengok, daripada hijau cantik ni dah makin lama menjadi warna kuning. Dan lama dia jadi warna hitam. Dah tak cantik. Sama juga dengan apple. Apple asalnya warna merah. Cantik, berkilat. Okey, lama-lama dia dah berkedut, dah lembek, dah jadi warna pudar pucat, ataupun warna hitam-hitam. Okey? Sama dengan kobis ni dah tak nampak fresh, tak nampak segar. Okey? Sama juga dengan pisang. Okey. Tengok sayur pula. Sayur pun sama juga macam buah-buahan tadi. Kalau dah lama sangat, sayur tu dah mungkin rosak. Okey? Tengok. Daunnya dah kecut, tak segar. Okey? Tak jadi hijau cantik. Okey? Sayur yang rosak bertukar warna kekuningan dan layu. Okey? Itu maksudnya sayur tu dah lama dah rosak. Okey? Seterusnya, tengok pula susu. Ini susu, minuman susu, susu lembu, susu Dutch Lady, susu air kotak coklat tu. Okey, air kotak susu coklat. Kita tengok apa keadaan dia kalau dia dah rosak. Okey. Susu yang rosak akan berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih dan berketul-ketul. Ini kamu tengok tu. Yang terapung ni apa benda ni? Itu dia dah berketul-ketul, dah berubah tekstur. Okey. Susu ni kalau biasa dia dalam bentuk cair lah. Tapi bila dah basi, dia akan berketul-ketul. Dia dah berubah bentuk lah. Okey. Kemudian atas dia tu ada buih-buih. Banyak buih-buih. Bila kamu minum, kamu akan rasa masam. Okey, basi. Sebab tu kalau dulu program susu sekolah, kalau kamu dapat susu tu, cikgu suruh buat apa? Goncang dulu, cocok straw, rasa sikit. Kalau masam, jangan minum. Sebab apa? Susu tu telah rosak. Okey? Ini ciri-ciri makanan yang telah dirosakkan mengikut jenis-jenis makanan. Okey? Kita tengok sikit cikgu ni cakap apa tadi. Okey. Makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan deria sentuhan. Okey? Daripada situ kita tahu makanan itu telah rosak. Okey? Jadi kamu bolehlah cek makanan yang ada dekat dapur sana, cuba tengok. Kod-kod ada yang macam ni kan. Maksudnya dia dah mula rosak. Jangan dimakan. Okey? Boleh mendatangkan penyakit. Jadi ini yang cikgu nak ajar pada hari ini tentang tajuk pengawetan makanan dan juga kerosakan makanan. Okey? Dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.